Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah bagi mata pelajaran akidah kita pada kali ini kita masih lagi akan menyambung perbahasan berkenaan dengan tajuk perkara sam'iyat. Pada siri kali ini kita masih lagi menyambung perbahasan berkenaan dengan contoh perkara sam'iyat, dan pada kali ini kita akan melihat kepada mizan. Apakah yang dimaksudkan dengan mizan tu? Dalam Islam, setiap hamba Allah Ta'ala hendaklah mengukur atau menimbang amal kebajikannya atau memastikan timbangan amalan kebajikannya sentiasa lebih berat dari amal keburukan. Timbangan inilah yang dinamakan sebagai mizan, iaitu timbangan yang Allah tegakkan di akhirat nanti untuk menimbang amalan manusia. Jadi mizan ni senang kita nak faham, dia adalah satu alat timbangan. Kalau alat timbangan di dunia ni kita boleh nampak dengan jelas. Ada berbentuk dacing, ada berbentuk digital yang kita boleh lihat di kedai-kedai dan pasar-pasar. Tapi kalau mizan, alat timbangan di akhirat ni macam mana? Iaitu kita tak tahu bagaimana rupa bentuk dia. Sebab itu yang mizan ini dia termasuk dalam perkara sam'iyat. Mizan di akhirat tu yang itu termasuk dalam perkara sam'iyat. Apa gunanya? Untuk menimbang amalan kita nanti. Jika amalan kita ni, jika amalan pahala kita berat, nasib kita akan baik. Tetapi jika amalan buruk kita lebih berat, maka nasib buruklah akan menimpa kepada kita. Seterusnya kita lihat kepada yang kedua, dalil kewujudan mizan. Kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkataan yang ringan pada lidah, berat pada al-mizan, ini timbangan di akhirat, disukai oleh Ar-Rahman, iaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang cara kita nak memberatkan amal timbangan mizan kita. Cara dia macam mana? Kita selalulah menyebut ataupun berzikir dengan lafaz subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi dua lafaz ni Allah suka sekiranya hamba-Nya menyebut. Jika hamba-Nya menyebut, jika kita selalu menyebut dua kalimah ni, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, insya-Allah timbangan kita nanti, mizan kita nanti akan berat pada amalan kebajikan. Itu dimaksudkan dengan hadis ni, sekaligus memberitahu bahawasanya adanya mizan ni, adanya timbangan ni nanti di akhirat nanti. Seterusnya kita tengok kepada contoh perkara sam'iyat yang seterusnya, iaitu sirat. Apakah yang dimaksudkan dengan sirat tu? Sirat ialah jambatan atau titian yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga dan kedudukannya di atas neraka Jahannam. Manusia melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai berdasarkan kadar keimanan mereka. Orang yang pertama sekali melintasi titian sirat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirat ni kalau kita nak faham bentuknya macam mana, dia adalah satu jambatan ataupun titian yang menghubungkan antara
padang mahsyar dengan syurga. Dan titian tersebut dia berada di atas neraka Jahanam. Jadi setiap manusia mesti melintasi titian tersebut. Ada yang melintasi dengan cepat, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ada seperti angin, ada seperti kilat, ada yang mengangkut saja. Kenapa? Dia berdasarkan kepada kadar keimanan seseorang tersebut. Kalau seseorang itu langsung tidak beriman, maka mereka akan jatuhlah ke dalam neraka Jahanam. Seterusnya yang kedua, jambatan ini halus seperti rambut dibelah 7 dan lebih tajam daripada mata pedang. Jadi gambaran titian sirat ni bagaimana? Dia seperti ibaratnya rambut dibelah 7. Bayangkan rambut kita tu dibelah 7 dan dia punya hujung dia tu tajam, lebih tajam daripada mata pedang. Jadi dia punya titian tersebut dia ada macam duri. Yang mana tajam lagi daripada mata pedang. Kalau kita kena dengan mata pedang pun dah rasa sakit, apatah lagi satu benda yang lebih tajam daripada mata pedang. Tidak dapat dibayangkan bagaimana keadaan kita di sana nanti. Jika kita nak selamat semasa melintasi titik sirat, maka banyaklah kita buat amalan kebaikan. Jika kita tidak beriman, maka kita akan, semasa kita lalu titik sirat tu, kita akan jatuh ke dalam neraka Jahanam. Na'udzubillah min zalik. Minta kita jauhkan daripada perkara tersebut. Seterusnya kita lihat kepada syurga, yang juga merupakan salah satu daripada perkara sam'iat. Syurga ni kita tidak boleh nampak gambarannya, sebab itu dimasuk dalam perkara sam'iat. Apa dia syurga tu? Syurga merupakan tempat anugerah pada manusia yang telah berbuat baik dan mengikut perintah Allah Ta'ala. Dan mereka diletakkan di kebun yang luas, di mana mereka semua hidup dalam kesenangan dan kemewahan. Jadi syurga ni dia adalah satu tempat terakhir sekali, destinasi kita terakhir sekali bagi orang beriman yang banyak berbuat baik, yang ikut perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasul. Jadi dalam syurga ni disebutkan dia ibaratkan macam satu kebun, taman yang luas. Jadi orang yang masuk dalam syurga ni, kita akan hidup dalam kesenangan dan kemewahan. Apa saja hajat yang kita nak, kita akan dapat. Apa saja yang kita mahu, kita akan dapat. Itu dia sedikit gambaran berkenaan dengan syurga. Kedua, syurga dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Jannah. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran dia tak sebut syurga. Sebab syurga tu bahasa Melayu. Dalam Al-Quran dia menyebut perkataan Al-Jannah. Seperti mana kita lihat kepada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Jadi dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran bahawasanya orang yang bertakwa, orang yang ikut perintah Allah, orang yang ikut perintah Rasul, insya-Allah di akhirat nanti dia akan ditempatkan ke dalam syurga. Dalam syurga tu ada taman-taman yang disediakan khas untuk bagi orang yang beriman. Dan kita akan mendapat nikmat yang tidak ada tolok bandingnya, yang tidak ada taranya, yang tidak pernah kita gambarkan dalam fikiran kita. Itu dia balasan bagi orang yang beriman. Bagaimana pula dengan balasan bagi orang yang tidak beriman? Orang yang langgar perintah Allah, orang yang kafir. Apa balasannya? Mereka akan diletakkan ke dalam neraka. Neraka ni tempatnya macam mana? Kita lihat. Yang pertama, neraka merupakan tempat balasan siksa yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang kafir dan orang Islam yang telah melakukan dosa. Jadi, neraka ni sebagai tempat balasan penyiksaan. Kepada siapa? Orang yang tidak beriman, orang kafir lah.
dan juga kepada orang Islam yang banyak melakukan dosa, yang mana semasa ditimbang amalannya, amalan buruk tu lebih berat daripada amalan baik. Maka mereka ni juga walaupun Islam akan dimasukkan ke dalam neraka. Seterusnya yang kedua, neraka dalam bahasa Arab disebut sebagai an-nar. Neraka ni perkataan bahasa Melayu. Kalau dalam perkataan bahasa Arab dalam Al-Quran disebut sebagai an-nar. Kemudian disekalikan dengan perkataan jahannam biasanya. Perkataan jahannam dalam Al-Quran itu juga merujuk kepada neraka. Jadi dalam Al-Quran neraka disebut sebagai an-nar dan juga kadang-kadang disebut sebagai jahannam. Seterusnya kita lihat kepada firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sadaqallahul azim. Maksudnya mereka memasuki api yang sangat panas, yakni neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Jadi ayat ni Allah beri satu gambaran kepada kita yang pasti akan berlaku kepada orang yang masuk ke dalam neraka. Bukan hanya sekadar disiksa dengan api neraka tu, malah diberi minum. Diberi minum daripada apa? Mata air yang sangat panas. Dahlah tubuh badan ni dibakar dengan api neraka, pula disuruh minum pula air yang panas. Makanan pula adalah makanan yang dihidangkan daripada pohon yang berduri. Kena makan benda yang berduri pula. Itu antara gambaran siksaan dalam api neraka. Allah beritahulah sekarang ni supaya apa? Kita ada rasa takut. Takut akan siksaan Allah Ta'ala. Jadi bila kita dah takut, apa yang kita perlu buat? Sudah tentu kita kena jadi orang yang beriman, orang yang taat kepada perintah Allah dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita nak elakkan diri daripada masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah, tamat sudah pengajian kita berkenaan dengan perkara sam'iyat. Diharapkan anak-anak semua boleh faham. InsyaAllah kita akan menyambung lagi pelajaran akidah pada masa yang akan datang. Sehingga kita bertemu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.